Tuan-tuan tahu atau tidak? Hari pertama kita hantar anak kita sekolah, kita bayar yuran. Gurulah yang menjadi accountant untuk mencatat segala yuran duit yang kita bayar. Bila anak kita, tuan-tuan, dalam keadaan bermain kemudian jatuh luka, gurulah yang menjadi doktor peribadi kepada anak kita untuk merawat. Anak kita dalam keadaan kecemasan, gurulah, tuan-tuan, yang menjadi pemandu ambulan untuk membawa anak kita hantar ke hospital. Guru juga apabila disuruh buat persembahan kepada pelajar, gurulah menjadi penghibur, penyanyi dan sebagainya. Ada di kalangan guru, tuan-tuan, apabila dia dapati anak murid tidak boleh duduk kerana kerusi rosak, kerana bangku rosak, maka gurulah yang menjadi tukang-tukang kayu untuk memperbetulkan akan kursi meja yang rosak tersebut. Guru apabila melihat, tuan-tuan, anak tuan-tuan mencuri dan sebagainya, gurulah yang menjadi detektif polis, menyiasat, mencari siapakah yang mencuri di kalangan anak-anak, tuan-tuan. Ada di kalangan anak-anak kita pergi ke sekolah bergaduh, tuan-tuan, gurulah yang menjadi hakim, mencari siapakah yang bergaduh, yang memulakan. Hebatnya guru ini. Ada di kalangan anak murid kita disuruh dirikan sembahyang, maka gurulah yang menjadi imam untuk mengimani akan anak-anak kita. Hebatnya guru ini. Ada di kalangan anak murid apabila berada di tempat perhimpunan, ditakut anak murid ini bercakap, ditakut anak murid ini tidak bersopan, gurulah yang menjadi pengawal keselamatan untuk mengawasi anak murid kita. Hebatnya guru ini. Ada di kalangan anak murid kita, tuan-tuan, tiba-tiba kehilangan ibu dan ayah, bersedih mereka. Gurulah yang menjadi penghibur, pelawak kepada anak-anak kita supaya hilangkan kesedihan. Begitulah hebatnya guru apabila ada di kalangan anak kita nak buat hari sukan, tuan-tuan, maka gurulah yang menjadi pengadil di atas sukan yang dilakukan oleh anak-anak murid kita. Hebatnya Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang berilmu, beberapa derajat. Allah angkat kita. Dulu kita tak tahu apa sesuatu pun. Alhamdulillah sekarang kerja hebat, jadi jurutera. Dulu kita tak tahu apa satu pun. Sekarang kita jadi accountant dan sebagainya. Saya nak cerita, tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku. Kita banyak di kalangan kita ini tidak hormat guru kita, ustaz kita, tuan guru kita. Kerana apa? Kita rasa kita hebat. Tak ada guru, tak ada kehebatan kita sebagai seorang yang hebat masa sekarang. Sebab itu ada di kalangan kita pergi serang sekolah dan sebagainya. Ada di kalangan kita nak pukul cikgu pada. Ada di kalangan kita nak ugut cikgu. Sedangkan cikgu itulah yang mendidik anaknya daripada tak kenal huruf, mengenal huruf. Daripada tak boleh baca, boleh baca. Tetapi kita, tuan-tuan, begitulah tak hormat kepada guru-guru yang bertugas di kawasan kampung kita. Ada di kalangan kita benci guru dan sebagainya. Sanggup report, tuan-tuan, supaya guru tersebut ditukarkan ke mana-mana negeri supaya jauh daripada keluarga. Ada seorang guru, tuan-tuan, ditukarkan ke Johor. Apa salah dia? Tapi dengan izin Allah, tuan-tuan, sekarang dia dah balik berada di sini dan dia menjadi pengurusi masjid ini. Tuan-tuan tengok masjid Simpang 4 Pematang Buluh ini, alhamdulillah sekarang cukup terkenal dengan kuliah-kuliah. Sebab apa? Sebab ada guru yang menjadi pengurusi untuk mentakbir akan masjid ini. Tuan-tuan tengok, mesyuarat guru jadi setiausaha, mesyuarat guru jadi pengurusi. Guru ni macam-macam jawatan yang diberi, tetapi kita tak hormati, tidak hargai dia. Sebab itu, tuan-tuan yang ada di sini, kawasan Simpang 4 Pematang Buluh ini, hargailah guru tersebut. Saya nak tanya, tuan-tuan, guru siapakah yang tuan-tuan nak ambil contoh? Nak ambil Ustaz Abdullah Khairi, dia manusia biasa yang melakukan kesalahan dan dosa. Guru yang paling hebat ialah kita ambil Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Nabi seorang muallim, Nabi seorang mudarris, Nabi seorang muadib, Nabi seorang mursyid, Nabi juga seorang yang cukup hebat dalam segala segi. Kita ambil contohnya, disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi itu contoh, tuan-tuan, yang terbaik. Tuan-tuan nak ambil hidup manusia ni, tak ada contoh yang terbaik kecuali Nabi SAW. Sebab itu Saidina Abu Bakar, tuan-tuan, ketika Nabi hidup, dia akan sentiasa tengok wajah Nabi. Sahabat lain bertanya,
wahai Abu Bakar, kenapa kamu selalu tengok wajah Nabi? Dia kata, aku tengok wajah Nabi SAW akan tenang akan hatiku. Sebab Nabi muallim, Nabi mudarris, Nabi muadib, Nabi mursyid, Nabi murabbi dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita hargai guru kita yang mengajar kita menjadi orang yang hebat. Sama ada guru itu guru fizik kah, kimia kah, bahasa Melayu kah, bahasa Inggeris kah, ataupun ustaz-ustaz yang mengajak kita daripada tak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kenal Allah, dan sekarang dah boleh datang ke masjid, boleh baca Quran, dan alhamdulillah sekarang dah dekat dengan Allah. Maka hargailah mereka dengan macam mana tuan-tuan? Kita tengok wajah mereka, kita rasa sayang, kita rasa kasih kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kun aliman, jadilah orang alim. Tak boleh au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Kalau tak boleh au mustami'an, jadi orang yang mendengar. Kalau tak boleh au muhibban, jadilah orang yang suka kepada program ilmu dan kepada guru-guru yang mengajar. Jangan jadi yang kelima, celaka Nabi kata, iaitu apa? Ilmu pun tak ada, main mengaji pun tak mau, dengar pun tak mau, suka pun tidak. Kita berada pada kategori yang mana? Tuan-tuan, renunglah tuan-tuan yang berada dalam masjid ini, supaya kita mendapat panduan di dunia dan di akhirat. Dan guru-guru, hargailah diri kita sebagai seorang guru. Didiklah, jadilah guru yang tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan letakkan guru takut kepada manusia, takut kepada benda dan sebagainya. Letakkan guru yang apa? Yang tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah anak murid juga akan lahir orang yang tidak takut kepada manusia, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat dan keturunan, kecuali hati yang sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.